Hello guys, saya Aswad dan kali ini saya akan buat satu review untuk filem Indonesia yang first saya tengok ni. Tajuk dia KKN di Desa Penari. Dan I think this is, saya jarang tengok filem Indonesia, and I think this is one of the best horror movie yang dikeluarkan di Indonesia, Malaysia lah bagi saya. Sebab saya ni suka horror, tapi saya ni particular macam cerita, jalan cerita. Saya suka topik dia, dan filem Desa Penari ni, KKN ni, dia memang kena dengan saya lah. Memang ngam lah, memang buat saya tertarik dengan cerita dia. Okey, saya akan start dengan sinopsis. Apa cerita dia? Cerita Kenari ni, cerita Desa Penari ni, ada student di Indonesia, dia orang kena buat KKN. KKN ni untuk nak faham, dia macam kerja masyarakat. Dia orang kena keluar sebelum dia orang graduate. Dia orang kena keluar dan pergi kepada pilih tempat-tempat yang untuk buat kerja untuk masyarakat lah, lebih kurang macam tu. Kalau salah tu tolong inform saya, tapi yang saya faham macam tu lah. So dia orang decide untuk pergi ke kawasan yang terpencil, 3 lelaki 3 perempuan. So dia orang pergi ke tempat tu. Bila dah sampai di situ baru tahu betul-betul terpencil, elektrik pun tak ada, air pun susah, kena mandi air sungai lagi. And kat kawasan tu lah banyak orang-orang dah tua. So dia orang kena pergi kat sana buat projek tu, dan dia realise kat tempat tu banyak fahaman apa kuno lah, fahaman kampung, fahaman lama, yang kita rasa orang Malaysia ni boleh tengok gambar ni. Sebab memang fahaman dia orang tu, kita pun masih ada yang percaya macam tu. Dia maknanya dia orang ni ada, kampung ni ada satu hutan. Sebelum masuk dah kampung dalam hutan, tapi dia ada satu kawasan hutan terlarang. Sebab dia kata kat situ tu ada jin duduk. Jadi jin tu, dia orang hidup dalam hutan tu, dan kita tak dibenarkan masuk. Dia kata ni kampung lain, dia ada orang lain, tapi dia tak cerita terang-terang. Jin pada mulanya dia orang tak cerita, tapi dia kata tempat dia terlarang. Jadi kalau siapa faham tu, macam kita dah hint, oh ni mesti ada tempat mistik. Sebab mistik tu dah start ada masa dia orang dah mula masuk ke kampung tu. Dan dia orang kena masuk dengan motosikal sebab ulu sangat. So ada satu perempuan atas motosikal tu, dia nampak bayang-bayang, satu bayangan di tengah hutan tu. Dia dengar muzik gamelan katanya. Tapi saya tengok, saya tak dengar muzik gamelan tu pun. Tapi maybe saya tak pay attention. Okay, so dia orang masuk, dia orang dah duduk di tempat tu, dia orang dah tahu ada pantang larang tu. Then apa orang cakap, chaos happen. Ada banyak benda berlaku, benda-benda pelik berlaku. Itu very simple movie. Dan topik dia memang sesuai dengan orang Malaysia boleh tengok. Sebab benda-benda yang dia percaya ni, kat Malaysia pun banyak orang amal dan orang percaya. So senang nak cerita, yang jin tu, dia orang ni macam bunian. Dia orang ada kampung dia orang sendiri dalam hutan tu. So kampung bunian. Dan 6 orang ni macam terlibat, termasuk mengganggu kawasan terlarang tu. Okay, so dan dia orang ni ada rahsia masing-masing. Yang tu cerita ni best. Bagi saya cerita ni memang best. Saya suka cerita dia. Bukan banyak horror, taklah menyeram sangat, tapi yang saya suka cerita dia sebab dia ada banyak orang cakap apa, drama dalaman. Setiap orang yang datang ke kampung tu, dia ada membawa rahsia masing-masing. So dia ada 3 lelaki 3 perempuan. I tak ingat nama, tapi I just cerita je. Dia orang ni ada satu perempuan yang boleh nampak, yang kata dia nampak hantu tu. And then dia nampak, lepas tu dia ada yang bertudung seorang. Lepas tu ada satu lagi perempuan yang
agak misterius, tapi macam dia orang tak nampak. Masa mula-mula tu dia orang tak tunjuk, kata dia orang ni ada rahsia dia orang simpan. Lepas tu 3 lelaki ni pula, ada satu yang ingat ni nama Bima, yang kata handsome boy dalam group tu. Lepas tu ada satu joker, memang suka buat lawak. And then ada watak ketiga ni, yang lelaki ni yang I rasa tak patut ada dalam filem pun tak apa, sebab dia tak bawa apa-apa impact dalam filem tu. So I start dah dengan awal-awal dah cerita kenapa I suka filem ni. Satu, filem ni low budget, tapi tak nampak low budget. Dia cinematography dia memang nampak very nice for a simple film. Kan, plot dia very simple, cerita dia pun very simple, tapi cinematography dia cantik. So itu yang I rasa, oh, this is impressive. Dua benda. Second thing yang I suka is storyline dia. Storyline dia memang bagus. Storyline dia, jalan cerita dia pun bagus. I tak rasa cringe. Selalunya kalau I tengok filem Indonesia ke filem Malaysia ke, I rasa cringe tu. I rasa kadang tu rasa macam alamak nak cringe. Tak ada. Pelakonan dia semua bagus. Itu nombor 3. Lakonan tip top. Especially ada one girl tu, dia Widya ke apa nama dia tu. She's beautiful lah, lawa. Tapi dia ada satu kelebihan yang macam trigger banyak benda dalam cerita ni. Okay, saya akan cerita trigger ni pula. So dia orang datang ni, dia orang nampak dah ketua kampung lah duk help dia orang. At one time dia orang dah start nampak benda-benda yang pelik dan mistik, tapi dia orang macam tak nampak, tapi dia orang tak follow up, ataupun dia orang tak discuss apa yang dia orang nampak ni. Jadi dia orang simpan masing-masing lah. So bila dia nampak start pelik-pelik ni, ketua kampung tu bawa dia orang jumpa macam bomoh kat kampung tu lah. Bomoh tu bagus, baik. So dia buat kopi. So dia buat kopi ni, saya cerita lah. Kalau tak cerita memang kita tak nampak storyline tu bermula. Tu yang first kali dia ada hint mistik kat situ. So dia buat bomoh ni buat kopi. Lepas tu dia suruh dia semua minum. So kopi ni kalau orang biasa minum tak rasa apa, dia rasa macam tawar. Dia rasa pekat, tak sedap, macam minum jamu lah. I tahu ramai orang tak pernah minum jamu, tapi dia rasa macam pelat. Dia rasa macam pekat dalam something wrong. It's not for drink lah, rasa macam tu. Tapi yang Widya ni yang lawa tu, bila dia minum, dia rasa manis. Dia boleh minum sampai habis. So itu tanda dia ada something dalam badan dia. So bomoh tu explain, bomoh tu bantu dia lah. Bomoh tu letak something dekat, dia buat dengan tanah tu, dia letak kat dia punya dahi tu. Dia kata kalau saya letak ni awak akan safe lah. Tapi tak safe pun. Tu lah tengok, biar benar dia letak satu tanah kat sini. So apa maksud dia kopi tu resepi orang-orang bunian, orang yang lama duduk dalam hutan tu. So tu resepi bunian tu. Tapi manusia biasa minum memang rasa kelak, tak boleh minum macam-macam, makan tanah macam jamu lah. Kalau pernah makan jamu, very pahit, very raw, tak. Dia rasa tak sesuai untuk kita. Tapi orang bunian, which is jin, bagi dia orang manis. So bila that girl minum, dia rasa manis. Maknanya dalam badan dia ada something yang membuat dia rasa manis tu. Maknanya ada jin lah dalam badan dia tu. So, and she is beautiful, and dia ada darah manis tu. Darah manis, dia ada darah yang dia boleh then dia macam banyak benda datang kat dia, ganggu dia. Macam when you say desa penari tu, maknanya jin ni cara dia orang interact with each other, budaya dia orang is menari. So even orang kampung ni pun, orang kampung ni memang pengajar dia orang punya mindset ni masih kampung kan. Dia orang percaya macam dia orang bagi persembahan kepada kaum bunian tu, dan cara dia orang pas pada benda bunian tu, dia orang letak dekat ada gate keeping, dia orang ada gate tu, dan siapa-siapa tak boleh masuk. Dan at the same time, tarian tu most important ni tarian tu, sebab dia orang buat dewan tarian untuk bunian tu punya tempat lah. Dia ada throne dia, tapi dia orang tak boleh masuk tempat tu. Dia orang halang.
Jangan masuk cepat, jangan kacau. So itu hak ni. Ini saya pernah encounter masa saya pergi. Saya sendiri pernah pergi kat Sarawak, masuk orang kampung-kampung lama-lama. Even kat Malaysia, one time ada orang yang still fikir macam tu. Macam nak masuk ke hutan, dia orang akan minta kebenaran, dia orang using the word cucu nak masuk hutan, something like that. So benda-benda ni ada berlaku dalam budaya kita juga. So macam takut dan memberi persembahan kepada bunian. So cerita dia macam tu. Okay, so this girl ada some connection. So banyak gangguan datang. So scene dalam filem ni yang buat menarik, dia tak horror macam I tengok cerita benda pelik-pelik lah, terbang tembak laser ke, tak ada. Dia memang portray tu macam ada gangguan datang berjumpa dengan si media ni. Dan cara dia menari, cara dia approach dia tu, cara menari. Sebab benda-benda tu attracted kepada dia. Okay, so yang tu satu story. Dia ada 6 orang. So dalam group dia perempuan ni, Widya ni, memang dia ada this the one lah. Dia ada macam attraction. So even the jin tu pun suka kat perempuan. Kaum bunian tu suka kat dia. Dia orang nampak something in her and they want her. Okay. So dalam group ni pula, dalam 3 orang perempuan ni, 3 orang kampung ni, tak apa I nak cerita pasal some of you will not see it, but I like how they approach the story. You don't know, mula-mula tak tahu. You tahu ada benda pelik kat kampung tu. At first you tahu Widya ni ada ability nampak something dalam hutan, and then they start nampak, dengar benda pelik-pelik. Dia bukan dapat these 3 girls. Okay, one of the other girl, dia bertudung. She's the only religious girl. I tak silap nama dia Ayu ke something, I tak ingat. Tapi dia bertudung. Dia nampak macam religious sikit dalam group tu. Yang group lain orang cakap liberal lah macam tu. So this girl, dia ada secret, which is I macam tak sangka lah. I pun tak sangka. Sebab topik ni hanya orang Melayu kat sini je. Dia ada saka. Tapi dalam cerita ni dia sebut nama lain kot. I ingat dia ada penunggu lah. Dia ada saka lah. Basically ada something yang protect dia, which is also jin kat tempat tu. Jin dia. So this religious girl ni, dia nampak banyak gangguan. So dia main lead character lah. Dia nampak gangguan-gangguan ni. So dia dia juga menjadi satu benda yang trigger orang bunian ni. Sebab masa mula-mula kita tengok ni cerita dia, kita tak nampak apa dia orang punya secret. You are curious about Widya ni. Apa cerita dia dengan jin? Kenapa dia jin nak kat dia tu pun dekat last tu baru tahu jin semua tu nak dia. Nak kat Widya tu. And then this girl pula yang ada saka tu pula, yang pakai tudung tu, dia ada saka. So yang trigger bagi yang ada saka tu, jin bunian dekat kampung tu, dia orang tak suka budak perempuan yang bertudung tu sebab dia bawa bangsa dia orang, bangsa jin juga. So jin tak suka dengan jin tu. Sebab jin yang ada kat pakai tudung tu, dia macam nak defend, dia macam very strong, dia nak lawan dengan jin kat kampung tu. So dia ada satu level tau. Tapi dia tak, dalam cara dia orang approach tu, dia orang tak tunjuk macam tembak laser ke, bergaduh, bergusti ke. Tak, dia macam dia tunjuk reveal this girl apa yang pakai tudung tu, dia punya saka dia, which is an old lady. So dia kampung tu pun dia orang ada bunian tu lah. Pada dalam definisi kita yang orang belajar ni, dia orang jin lah. And this girl yang ada saka tu, dia pun admit dia tahu okay ni jin, tapi dia tak tahu dia ada jin tu until benda-benda dah pelik dah berlaku kat kampung tu. So first, tapi cara dia orang reveal tu yang I cakap very good storytelling. Sebab first dia orang reveal, okay, Widya ni yang lawa tu, dia ada satu capability yang darah dia manis ke, dia orang jin suka kat dia. Yang pakai tudung tu pula, dia ada saka. And saka tu pula, kerja dia nak defend siapa pakai tudung tu against satu bunian.
And at one scene tu memang cakap memang, I mean, bila you tengok tu, oh you baru faham. One scene tu, Saka si budak pakai bertudung ni, dia threaten yang Widya tu. Dia macam dia keluar, and then dia threaten, dia cakap elok lah, tapi dia threaten, saya tu bukan nak cari pasal kamu, tapi sebab kamu lah yang pakai tudung tu nyawa dia terancam. Sebab kamu ni menarik jin-jin tu untuk mengacau, merosakkan kamu semua. Saka tu cakap something like that lah, something like a threat. Sebab dia nak you yang lawa tu, dia nak you, tapi ganggu I punya anak buah yang dia jaga tu. So I cakap, wah, dia cara cerita tu pun tak horror, dia tak, tapi macam dia bawa satu benda yang baru tau. So bagi baru masuk, I tak sangka orang nak buka discuss topik macam tu. Macam dia punya Saka defend this girl and also want to put a stop to the Widya ni, sebab Widya ni attract gangguan tu. So Saka tu duk kata, if you datang ni, you are causing problem untuk anak buah dia. Sebab tu yang saya cakap, wah, dia reveal tu very nice, dan cerita dia tak macam drop daripada mana-mana entah kan. So okay, aku cakap okay, development ni memang bagus. Lepas tu ada tree, semua ada misteri. Even yang bertudung tu, dia ada bawa benda dalam bag ni tau, macam barang-barang ritual lah, macam I think. Tapi dia tak explain lah bab tu, sebab dia ada benda dalam bag ni tu. So I rasa dia sama ada dia nak control dia punya Saka tu ke, dia nak bagi Saka dia makan ke, tak tahulah. Tapi dia never explain it, ataupun mungkin kena censored. Kan benda-benda pelik ni, tahyul ni kadang-kadang our censorship dia censored. So okay, tak apalah bab tu. I mean, I tengok good enough, dia ada Saka, dia tahulah more or less. Sebab once dah ada start gangguan-gangguan pelik ni, because dia orang nak dapat Widya ni yang lawa tu. Okay, now everybody have secret. All the girls ni ada secret. Then the third girl ni pun ada secret. And the story about her secret tu yang buat I kata this is a very good film. Sebab storyline dia tu, plot dia, dia orang review nombor satu, secret nombor 1 Widya, secret yang bertudung tu. Secret yang girl yang third ni, dia orang reveal last kali. Nah, dekat-dekat last tu baru, bukan completely last, third act of the movie, baru dia orang reveal. Bagi I, itu good storytelling. You tak cerita awal-awal semua, you bagi sikit, and then sebab you curious, apa yang berlaku ni, sebab apa yang berlaku sampai macam ni. At the third act tu, baru dia orang reveal, kata oh, third girl tu ada secret juga. So macam ni. And lesson dia tu bagus. Lesson learn. Yang I cakap, okay, story macam ni bagus, story dia bagus, lesson learn dia bagus. Lesson learn dia tu, I will come to the spoiler lah. Lesson learned of all the six people ni, 3 guys, 3 girls, 1 guy tu, the other 2 just for, one for joker, one for just making joke untuk filem ni, buat lawak-lawak, which is good also. Lawak-lawak dia semua menjadilah, tak ada yang pelik-pelik ataupun cringy. Kawan seorang je memang tak ada role apa-apa, just duduk kat situ je. But one guy tu nama dia Bima ni, the handsome guy lah. Tengok apa nampak, ada tahu dah dia handsome guy lah. Dia macam, dia orang nak tiru macam Robert Pattinson lah, macam tu. Dia memang ada putih, handsome, okay. So dia orang dah lepak kampung tu. But this guy, daripada mula-mula cerita ni masuk dalam movie, dalam cerita, dalam first half pun dah nampak pelik. Sebab she would go, dia akan masuk dalam hutan seorang-seorang dia, malam-malam pun. And dia orang tak reveal kenapa tau. Macam dia pergi dalam hutan tu, kenapa dia orang tak reveal. Dia orang tak reveal lagi lah. So itu misteri yang dia orang tak reveal awal-awal. Except dia sudah suka pergi hutan, but you don't know apa motif dia. And then there's the third girl lah cerita tadi tu, yang tak cerita awal-awal ni. Dia ni macam masa mula tu, ayah dia tak ada nothing, dia tak ada special apa-apa. Dia macam buat kerja kat kampung tu, dia macam just carry on. Yang drama tu Widya dengan bertudung tu, sebab banyak horror berlaku dengan around them. Okay, so
Bima ni dia kawan dengan yang pakai bertudung tu. Dan lagi lama dia duduk kat kampung tu, lagi dia duduk travel seorang-seorang masuk hutan, dia jadi macam lama-lama dia masuk, perangai dia berubah. Perangai dia berubah sebab dia dengan bertudung tu berkawan. Dan dia orang ni ada agamanya, kononnya lah. Sebab I tengok kalau pegang saka bertudung pun tak guna dah. And then the guy pula nampak macam the hero lah, Robert Pattinson, tapi suka masuk dalam hutan. Because the scene yang you jumpa mula-mula tu, dia ni macam bawa rahsia dalam diri dia. Dekat last baru kita nampak last tu I cakap cerita dia bagus, dia tak review awal. So dia ni ada bawa satu rahsia. Dia suka kepada Widya Lawa tu. Okay, dia suka, dia ada nafsu dengan Widya Lawa tu. So dia travel masuk dalam kawasan hutan tu. Sebab dalam dekat-dekat the last tu baru dia orang reveal, dia masuk kampung tu jenis nakal, jenis handsome, dia suka buat benda-benda nakal. So dia masuk dalam hutan tu, dia explore tempat macam forbidden area lah, tempat-tempat bunian tu, which is jin. So dia tak cerita siapa-siapa. So bila dia dah masuk, dia ambil barang, dia kacau barang persembahan dia orang lah. So dia kacau benda tu. So apa berlaku? Jin tu ikut dia. But you tak tahu dalam first half. Second part pun you tak tahu. But at the third tu baru nampak. So dia balik dia dah berubah. Lama-lama nampak dalam story tu dia dah, watak dia dah jadi senyap, watak dia dah berubah. And dia orang dengar macam-macam dalam bilik dia. Dia orang dengar bunyi seks dalam bilik si Bima ni. So dia orang tak tahu apa cerita. So rupanya I reveal third act tu. So rupanya Bima ni bila dia masuk dalam hutan tu, dia ambil barang semua tu, jin tu macam mengganggu dia. Jin tu dah lekat dengan dia, tapi jin tu buat perjanjian dengan dia. Sebab dia nampak one of the girl trap dalam hutan tu. So dia buat perjanjian. Dia kata, aku nak kau ambil gelang tu, kau ambil gelang tu dalam tempat persembahan dia orang. Kau ambil gelang tu, kau bagi dekat Widya tu. Sebab dia nak bagi Widya tu jadi terasuk. So dia orang boleh tarik Widya tu masuk dalam hutan tempat bunian tu. Sebab dia orang nak Widya tu, nak lawa tu. So dia ni, lepas tu dia kata, jin tu janji dengan dia, perempuan. Jin tu macam bentuk perempuan penari dalam poster tu dah. Lawa lah, tapi bagi I tak taste lah. I tak minat. Sebab tengok, you fikir sendirilah. So si Bima ni pula, dia kata, Bima dia janji tu, kau bagi benda ni dekat perempuan Widya tu, kau simpan dalam ni. Lepas tu aku akan bagi kau selendang hijau tau. Dia macam ada benda hijau. Dia kata, kalau kau buat ni, apa saja nafsu kau, aku akan bagi. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu okay, so dia bagi dekat dan third girl tu. Okay, third girl tu, cerita dia best lah bila fikir balik. Third girl tu, tanpa siapa-siapa tahu, dia suka kat Bima. So Bima ni macam bodoh, bagi kat dia gelang tu dengan shawl hijau tu. Sebab dia ceritalah dia bersebahat dengan girl yang third girl tu. Sebab dia kata, you bagi dekat Widya, letak tempat Widya. Sebab dia nak, si budak lelaki bodoh ni, Bima ni, dia nak Widya tu jatuh cinta dengan dia. But the girl yang dia bagi tu, that third girl tu, nak Bima tu tergoda dengan dia. So macam dia love triangle. Cuma Bima tu seorang yang bodoh. So Bima tu dia nak follow nafsu dia. So dia nak dengan Widya. So dia bagi kat third girl ni, dia tanpa dia tahu third girl ni nak kat dia. So that third girl, dia tak bagilah cincin gelang tu pada Widya, tak kat bag ni ke apa. Sebab dia pun yang dia bagi kat third girl ni, sebab kawasan tu laki dengan perempuan kena hidup berasingan. So nak letak barang tu dalam bag si Widya tu, dia kena bagi kat perempuan ni. Dia trusted perempuan ni.
Dia tanpa dia tahu perempuan ni nak kat dia juga. So what happened, sebab dia ada Ashraf tu, dia pukau lah si Bima ni. Bila dia pukau si Bima, Bima macam terjatuh cinta dengan si nombor 3 ni. Bukan jatuh cinta, jatuh macam jadi macam kena pukau lah. Macam kena pukau. So the third girl and Bima ni, hari-hari dia orang dekat kawasan terlarang ni, dekat hutan tu ada, dia orang go dia berzina. Macam Bima completely macam kena pukau, bodoh. Yang perempuan ni seronok lah. Dia macam God Bima lah. Bima marah dia, kenapa kau tak bagi kat Widya? Benda tu dia jawab, aku tak tahu kat mana. Padahal dia tak tahu, sebab dia tak mau bagi Widya tu dapat Bima tu dengan Widya ni together. So dia duk berzina dengan si Bima ni lah, perempuan nombor 3 tu. So dah lah pecah pantang larang. Kau berzina tempat orang, tempat yang seram, at the same time melibatkan dengan jin-jin, Queen Jin tu, Queen Bunian tu, yang jadi permaisuri Bunian tu lah, terlibat dalam satu, orang cakap orgy lah, macam lebih kurang. Dia orang main seks sama-sama dia orang lah. Macam mana dia ada seks dengan perempuan puteri tu, tak tahulah. Puteri Bunian tu aku tak tahu, sebab pelik. Mungkin dia kena censor. Again, kena censor mungkin. So dia orang heavily involved. Until one day, that one girl yang pakai bertudung tu masuk dalam hutan tu nak follow. Dia follow daripada jauh tau. Dia follow si Bima ni. Walaupun dia sendiri dah break the rules, tak boleh masuk tempat hutan tu. Bila dia masuk kat situ, baru dia tahu, kata Bima dengan si budak ni dah berzina dalam hutan tu. So dia orang ni at the end tu, even Widya pun dah nampak benda-benda, dah nampak Widya si Bima dengan Widya pula nampak si Bima dengan permaisuri tu berzina dalam hutan. I cakap bila ni reveal dalam third act tu baru dia reveal. Itu yang seronok, sebab cakap alamak bodohnya, sebab semua ni sebab nafsu masing-masing. So bila dah jadi macam ni lah, dah jadi dia orang nak third act tu, bila satu hari tu yang pakai tudung tu bangun, bila dia bangun, dia tak jumpa Widya tu, sebab Widya tu dah masuk hutan. Dia dah tengok sebelah kawan dia dah reput jadi macam koma, macam tak boleh buat apa. So dia panggil orang kampung bantu. Bila dia panggil orang kampung, barulah semua orang tahu, kata dia orang ni dah buat benda-benda pelik kat dalam hutan tu. University student ni bodoh lah. Dia orang dah cakap, even dia orang dah decide malam tu, kata dia orang cakap kita kena keluar kampung ni. I cakap, you patut keluar dari kampung ni. Bila you nampak benda pelik-pelik ni, sepatutnya dia orang keluar kan. Tapi dah, dia orang nak sebab one reason and another, nak habiskan KKN program dia orang tu. Kalau tidak tak dapat ijazah. And then also sebab nafsu, sebab nak dapat seks dengan Widya, and si third girl tu nak dapat seks dengan Bima. Semuanya berkeliaran nafsu dia orang sendiri. Tu lah cerita horror ni. Bukan bagi I, yang I suka banyak, dan I suka another bit I suka, bukan jahat tu, bukan si Bunian tu ataupun si Saka tu. Yang jahat ni nafsu dia orang. Sebab nak dapat benda tu melalui menggunakan sihir lah, menggunakan jin. Itu yang the girl yang ada Saka tu, yang ada agama sikit bertudung tu, dia kata kau tak boleh buat perjanjian dengan jin. Kau, sebab Bima tu jadi tak betul, dia jumpa, dia confront Bima tu, kenapa kau buat macam ni? Kau dah buat perjanjian dengan jin lah, bodoh. So dah jadi macam kebodohan level tahap bodoh lah. Bagi saya cakap, sang Bima tu memang lepas dia buat benda-benda pelik tu, sebab kau gatal masuk hutan apa semua tu, buat apa. Tapi dia dah kena pukau tu, dia macam jadi bodoh lah. So yang sedar ni Widya dengan yang pakai tudung tu, yang ada Saka tu. Okay. And the reason the Bunian yang the girl pakai tudung tu safe,
is because dia macam tu lah, dia orang cerita saka dia lah, duk defend dia, duk protect dia. And even one time tu, the permaisuri bunian tu keluar daripada hutan. Keluar daripada hutan, pegang nak pergi dekat budak yang bertudung tu, yang alim tu, sampai threaten dia. Sebab dalam cerita ni, best tu dia punya elemen tu, dia bawa, aku respect kau sebab aku respect kau punya saka tu. Wah, aku cakap, kalau kau jangan masuk campur dalam ni, dia warning, kau jangan masuk campur pasal aku, permaisuri tu, si Bima ni dengan si Widya ni, aku tak nak kau masuk campur. Lepas tu bila dia nak keluar, sebab dia nak bunuh si Ayu tu, permaisuri tu keluar kampus, keluar pada tempat bunian tu, pergi jumpa dia. Tiba-tiba saka dia show up, saka si yang bertudung tu show up. Terus dia permaisuri bunian tu belah. Aku cakap, wow, elemen storytelling dia tu kan quite nice. Tapi memang tak nampak high budget, tapi dia tak nampak macam scare, tak tunjuk darah-darah ke tidak. Dia tunjuk perempuan tu memang keluar macam tu, permaisuri tu keluar, and saka tu pun old lady keluar juga, macam berdialog tu. Lepas tu dia orang part ways, dia orang tak kacau lah budak yang bertudung tu. So in the end, bila si cerita dia jadi macam panik lah kan, so dia orang dah tumpak mayat third girl tu. Tapi si perempuan Widya ni dah masuk dalam hutan tu. Sebab macam mana entah dia terus masuk dalam hutan tu, dia ikut amal dia ikut Bima ke dia apa, tak tahu, tak ingat. Tapi bila dia dah masuk tu baru dia nampak dia orang bunian ni dah buat macam dah buat macam satu parti lah. Satu parti, putri bunian tu kata, okay, aku buat kecoh ni sebab aku nak kau datang je. Dia nak perempuan Widya tu, dia nak Widya tu jadi, dia orang ni nak puja Widya, jadikan Widya ni permaisuri kat tempat tu. Okay, so si Bima tu dah out dah. Bima dia tak ada cerita dah masa tu. Tapi yang third girl tu yang kata, yang yang bertudung tu nampak tepi dia kering tu, dia roh dia kena trap kat situ. Maknanya dia orang dah jadikan dia macam penari kat situ. So dia tak boleh stop. Dia orang ni sebab budaya dia orang menari. So dia orang menari, dia pusing-pusing lah perempuan tu menari. Cakap alamak, jadi trap kat situ. Lepas tu bomoh yang tadi yang dia bagi Kia, yang bagi apa ni, bomoh yang bagi minum kopi tu, dia hantar satu kadam dia, which is a jin, anjing, pergi kat village tu. Dan bila anjing tu pergi kat village tu, anjing tu menyalak, dia orang jin ni back off. Dia, budak perempuan ni Widya tu, dapat lari dengan jin anjing tu. Macam dia follow anjing tu sampai keluar pada village tu, saving her lah. So bila dia orang dah keluar tu, baru orang kampung tu boleh masuk dalam hutan tu. Dia orang jumpa mayat, bukan jumpa mayat lah, jumpa body Bima tu dah jadi macam perempuan third lady tu juga, dah kering macam dia orang kena koma lah, ataupun kena stroke. So dia orang trap, dia orang dah jumpa mayat dia orang tu. So at the end tu, end time dia cakap no more help lah. Si dah perempuan dekat dalam bunian tu dah ambil this girl jadi macam apa, penari dia orang lah, kena rasuk lah. So dia orang and then the Bima tu pula memang koma. Tu lah cakap bomoh tu kata, yalah sebab korang masuk ni, kau masuk kampung bunian, kau orang terlanggar dia orang, itu dia orang punya pantang larang, kau tak boleh berzina, tak boleh buat kat tempat-tempat dia orang berkumpul, dia orang punya tempat tu, dia orang tak boleh masuk sebab tu. So kau orang dah masuk, kau orang dah sendiri yang buat benda ni jadi kat atas kau orang sebab nafsu. Tapi itulah cerita dia very very tragic lah. Cerita dia orang very tragic sebab that semuanya root dia because of nafsu. The third girl, cerita tadi lah ni, I found out after dah keluar, boleh tengok, fikir balik, sebab dia orang ni ada triangle love affair. Bima suka dekat Widya tu, and the third girl ni suka dekat Bima. So dia orang ni macam nak guna jin ni nak dapat nafsu, nak puaskan nafsu je. Bima ni nak si Widya tu jatuh cinta dengan dia. At the same time, third girl ni nak kat Bima. Dia minta kat third girl, saya pasal yang safe tu adalah yang ada saka tu lah. So at the end,
Dia orang leave the program, leave kampung tu, tinggalkan kampung tu. And Bima and that girl pass away. Dia korang cerita, dia adalah dialog ni lepas 3 hari, lepas 5 hari ke apa, both of them pass away, meninggal. And rupanya dia orang start ending tu, dia macam retelling dekat investigators apa yang berlaku. Rupanya ni cerita yang lama dia orang lalui. So dia orang recall balik apa yang berlaku pada trip tu, KKN tu, mungkin dalam investigation lah kan, kematian tu apa berlaku kat sana. So dia orang reveal lah apa yang berlaku. Okay, so ending dia ingat dekat tu je. So ingat ending dia dekat tu. And then ada macam before the end, before movie tu habis kan, dia ada macam last scene tu, dia orang dah case dah tutup. Ni dah story dah habis lah, plot dah habis. Dia orang mati because dia orang pecahkan Pantai Larang tu. So but yang interesting part ada lepas tu, dia ada macam satu bit, this yang bertudung tu, dia pergilah kampung tu, dia satu kampung pula, dia cari satu tempat sekolah agama, pesantren lah di kat Indonesia dia orang panggil pesantren. Sekolah agama tu dia jumpa kiai ni macam orang agama yang alim ulama lah dekat sana. So dia cakap macam dia ada benda yang jaga dia lah, saka tu. Dia kata benda ni, so ustaz tu explain kat dia, sebenarnya kau selamat ni sebab saka tu lah dia bantu kau. Satu lagi, lepas tu kiai tu bagi advice macam tu lah. I tak ingat advice dia macam mana, tapi dia explain, kalau kau rasa ini tu sebab si saka tu mau defend kau kan. So and then the girl left the pesantren tu. Bila dia keluar tu, ada si orang tua tu yang dia punya saka tu show up. So ustaz tu nampak, ustaz tu tengok dia, ustaz tu gelek kepala, aduh. Lepas tu yang saka tu tengok ustaz tu, dia senyum. Ending ni macam tu, very nice. Bagi saya macam very nice ending. Tapi ada benda saya tak setuju. Ini yang saya cakap, dia ada benda yang saya suka in terms of cara buat filem. Cara buat filem very nice, cara storyline dia very nice. In terms of culture dia, cerita pasal saka, sihir, jin, pukau, semua ni dalam masyarakat kita pun ada. Tu saya cakap, ini penyakit orang Melayu ni. Dia orang pun ada benda tu. And daripada storyline, sinematografi, dari segi teknikal, filem ni memang bagus, memang hebat. Tak ada special effect bodoh-bodoh, tak ada tak ada macam pelik-pelik sangat, darah hantu keluar nak makan orang, tak ada. Adalah dia tunjuk, tapi dia tak terlampau over the top. Okay, dia show je. Apa yang I tak suka dalam message tu, sebab ini fahaman mungkin dia orang tak faham, tapi macam fahaman agama I, fahaman agama I, and dia orang tak explain, ataupun dia orang bagi wrong mixed message in terms of story saka tu. Story saka tu in terms of panggil agama, ustaz kiai tu, maybe the film ni pergi rujuk pada ustaz, ataupun ustaz-ustaz yang untuk nasihat ke atau tidak, tak tahulah. Tapi saya rasa dia orang jumpa. Tapi fahaman yang saya tak setuju tu, macam dia bagi saka ni is good. Macam dia orang explain, saka ni yang defend kau, saka ni lah yang protect kau. So that's a message yang dia jumpa kiai tu bagi that message. And throughout the movie pun, message tu cara halus mencerita kat you, kata kekuatan keselamatan kau tu sebab ada saka tu, and the old lady tu dapat protect kau daripada pemaisuri bunian semua tu. So message tu I memang tak suka. Sebab dan kalau tuan-tuan faham, saka ni dalam masyarakat Melayu kat Malaysia ni pula, memang I think di mana-mana lah Nusantara ni, dia orang kampung ni suka letak jin pada budak-budak. Bila letak jin pada budak-budak ni, supaya budak-budak ni diprotected, ke mana-mana dia orang pergi adalah benda yang jaga dia orang, tapi bergantungan kepada jin. Okey, yang I tak setuju tu sebab dan ada pergantungan kepada kadam ni, kepada makhluk jin ni.
yang nama dia saka, but it's actually a jin. So I was hoping that girl pergi jumpa ustaz tu, Kiai tu, minta buang saka tu. Sebab the problem, I think the movie tak faham ataupun dia orang ni tak ada ilmu. If you ada saka tu akan control you. Not only dia akan katanya defend you lah, tapi dia akan control you, control perasaan you, fikiran you, regulate everything about yourself. Dalam perkataan nak defend you, tapi sebenarnya nak protect you, tapi sebenarnya dia akan lead you to problem dalam life ni. Sebab dia jin, dia tak akan bagi you benda yang baik. Kalau orang faham jin lah, walaupun dia macam nampak macam friendly, nak jaga you, tak, dia akan bagi rosakkan you secara lama, long term. Maknanya you kahwin, you nampak benda yang tak elok pasal suami you atau pasangan you, tu sebab saka tu. Dia gangguan you, dia ganggu kita tu. Macam penderaan kanak-kanak, kadang-kadang tu nampak macam kenapa dia orang ni teruk sangat. Problem ni tu, macam benda-benda yang halal ni, benda-benda saka ni dia tak suka. So marriage tak lama, marriage bergaduh, you suka zina, dia akan bawa ke arah-arah yang macam tu. So for them to highlight, kata you are safe because of the saka, it's a very bad kind of message, you know. Sebab from I tak alim. Okay, I memang awal nak cakap I'm not alim, I'm not religious. But from my knowledge, my teacher saja pergantungan kepada Allah. Itu yang ultimate instead of saka ni. Because saka will lead a person tu benda-benda yang tak elok. Along the line, at the end of the road, bila you dah hidup di sini, nak mati tu baru sedar, you kena control by jin ni. Rosak family life, rosak kehidupan you, chaos. You do ingat you ada defender yang jaga you, padahal dia tu akan rosakkan you long term. Bercerai-berai, tak boleh banyak benda yang tak elok dah. Your life takkan jadi elok sebab kita berkawan dengan jin. Nanti kita akan kena jawab dengan Allah tu. You know, dalam cerita Rasulullah sendiri pun dia cerita, dia even malaikat nak bantu dia pun dia Rasulullah prefer Allah. Kalau saja nak masuk cerita agama ni, sebab ada banyak ketika banyak experiences Rasulullah yang jin tu nak bantu dia. Macam lepas dia kena bagikan Taif tu, jin datang offer help. Kata kalau dia orang buat pada Rasulullah ni, kita boleh destroy this village Taif tu sekejap je. Rasulullah tak nak. Rasulullah kata no, I don't want. Instead Rasulullah doa untuk orang Taif tu. Another time tu Rasulullah Madinah dikelilingi, dia orang perang Khandak tu, dia yang korek-korek tu, makanan tak ada sebab orang-orang Quraisy block food untuk orang-orang Madinah, orang-orang Islam. Jin main nak bagi macam mana pun, dia kata no, I tak nak bantuan daripada malaikat, walaupun malaikat. So memang point cerita ni, point Rasulullah ni, pergantungan hanya kepada Allah, not pada benda-benda gaib ni. Walaupun dia ni wali Allah, Rasul kita, Rasulullah, dia ada level tinggi, dia boleh buat apa-apa, dia boleh dah minta apa-apa, dia minta pada Allah je. Tu mesej cerita Rasulullah. Mesej sekarang ni, pergantungan kepada jin ni very bad. So dari segi teknikal dia, I suka. Dari segi plot dia, plot maknanya perjalanan cerita, revelation dia, I suka. Tapi dari segi message core dia tu, which is kau selamat sebab ada si saka ni, I don't like. I cannot. I macam kata I tak setuju. I tak setuju betul-betul. That's why I take time, I tengok, I kaji balik. Yes, it's bad lah. It's bad actually. Takutnya kalau macam kita faham, kita boleh tepis, kita boleh tapis. Tapi masyarakat tengok benda ni, yang tak ada agama yang kuat, tak ada ilmu, dia okeykan dengan saka tu. Dia nak letak kat keturunan dia, ke anak-anak dia. So it will bring benda-benda negatif long term.
So bila I nak review cerita ni, I macam terpecah. Sebab dia ada mesej yang tak bagus, tapi cara perbuatan filem tu bagus. So is it a bad movie or a good movie? Okay, ini I anggap ujian untuk I lah. Sebab in the end I fikir macam ni, walaupun nampak bagus, I suka daripada pembuat mana-mana review I ni pun sampai sekarang, I suka cara perbuatan dia, I suka cara skrip dia, I suka lah cara dia orang reveal. Tapi in terms of message dia tu, I tak boleh lawan dengan Islam. Sebab dia membawa mesej lain, membawa mesej yang tak bagus. So dalam Islam kata ni, this is wrong. You cannot give a message that Saka is good, Saka is protecting you, and then even the ustaz can geleng kepala saja, tapi dia tak buat apa-apa for the girl, because the Santa tu, the Saka tu still ikut the girl, which is a bad thing bagi I lah. Messaging dia orang sebenarnya dia boleh buang. For anybody wants to know, sebenarnya I pernah discuss pasal Saka dengan my guru lah, banyak dah lama. Sebenarnya walaupun kita ada Saka, it's a common thing. Tak payah nak kita kena fight dia, tak payah ikut dia. And kalau kita betul-betul beramal, benda tu tak boleh duduk dengan kita. Dia tak boleh duduk lama dengan kita. Dia akan peace out. Dia tak boleh duduk lama-lama dengan kita. Itu yang mesej patut dibawa dalam filem ni. That's why I punya score untuk filem ni amat almost 0 lah. 0 out of 10. I tak nak I will not promote this for Blu-ray or what not. I will not rewatch this again, except untuk, kecuali itulah I berbelah bagi. Sebab production dia tu bagus, production filem ni bagus, tapi mesej dia tu I tak boleh sokong. Walaupun nampak lawak, cerita-cerita hantu, cerita-cerita hal lain yang kau tengok horror tu okey je. Sebenarnya saya tak okey dari segi teknikal tu, yes, tapi dari segi macam messaging terang-terang, amalan Saka ni is good, very dangerous untuk masyarakat kita. Sebab takut masyarakat dapat mesej macam tu and amal benda tu. You know, Saka is okay, Saka is good. I tak boleh sokong. So my score for this movie is 10. 0 out of 10. 0 out of 10 completely. Walaupun technical dia bagus, so 0 out of 10. Not my first score 0 out of 10 for a good technical bagus. Ada filem-filem macam filem barat lah mostly, yang cara dia orang buat filem tu bagus, tapi mesej dia kong 0. Macam mana pun you buat 0, right? You tak boleh, macam tak boleh compromise. Macam cerita dia orang buat kartun lukis Nabi Muhammad, tak boleh langsung kita terima. Walaupun cerita dia orang design ke macam mana elok pun, you tak boleh terima. Sebab you ada prinsip agama kan. So I ada prinsip agama tu. Walaupun I tak alim, tapi I tahu you tak boleh letak promote benda-benda yang syirik sebagai benda yang bagus. Like Saka, memberi anak-anak anda berkawan dengan jin, letak jin tu rapat dengan you. I hebat lah guru. I sampai cakap lama-lama you, benda-benda ni tak perlu pun. Sebab Allah tu ada. Allah ni dia kata dalam Quran, kata Allah ni lekat dengan kita macam tekuk, macam urat kita ni. Allah dekat kita, dekat. Tak payah pun bergantung pada jin tu, pada Saka tu. Dia nak defend kita daripada pemaisuri tu datang. Aku tak berani kacau kau sebab kau ada Saka tu. Bagi I macam tu okey. Walaupun cara dia buat tu I suka, in terms of plotting, tak ada benda pelik-pelik hantu datang, tak ada. Dia bagi perempuan lawa tu datang, dia cakap macam tu. I suka dari segi scripting tu. Tapi daripada messaging tu, orang kau tengok Rasulullah, kalau jin tengok Rasulullah, tengok tunduk, dia orang takut. Dia tak perlu pun, tak perlu benda-benda Saka tu. Yang kekuatan tu datang kepada kita, iman kita dengan Allah. Betul, jin tu wujud, Saka tu wujud, bunian tu wujud. Sebab bunian ni is a part of jin, Saka tu pun is part of jin, dunia dia orang. So they are not good for a Muslim person for long term. Nanti nak beramalan tu, bila akhir nyawa you, semua tu dia akan affect you. So I don't like that message to say, to encourage people to be okay with it. I rather like just the technical. So as a movie, I letak the score 0 out of 10. I have to do that.
Sebab ini melawan prinsip as a Muslim. Dan kita kena berhati-hati benda ni. Tu I cakap, I tengok dia sayang lah. Sebab teknikal dia very nice untuk industri tempatan, industri filem Nusantara lah katanya. Tapi messaging ni tu tak bagus. So again, this is my review for KKN di Desa Penari. So then as you know, penari tu aku rasa cara jin tu dia orang suka menari-menari. So that's the meaning of the title. KKN tu is the social responsibility punya program dekat masyarakat, program masyarakat untuk pelajar universiti dekat Indonesia tu. So itu yang quite an interesting movie. Dia orang cakap kata based on real life. I don't believe it. Saja je dia orang buat tu pasal gimmick dia. Ada orang cerita orang kena rasuk dekat cinema. I think semua gimmick itu. Semua gimmick. Kalau kita ada kekuatan tu, you tengok cerita macam ni tak ada apa. I tengok tu macam I can only like cara dia orang buat filem ni. Technical dia I suka tu. Tapi dari segi benda-benda yang pelik-pelik ni tak payahlah. Orang-orang lemah, dia tengok kartun pun dia akan dapat gangguan. So kartun cerita horror pun dapat gangguan. So benda tu lah. Tu lah panjang lebar review saya. Sebab I like to make detail reviews untuk filem-filem yang I tengok yang ada mesej yang menarik, technical yang menarik. I need to comment on it. I rasa that's my job lah. I cakap puas hati lah. Puas hati I keluar benda ni. So that's it. That's my review. Thank you for your time. Panjang sikit tapi quite detail lah. Apa-apa comment kat bawah. Alright. Thank you. Peace.